Salam sejahtera, nama saya Dixon Daniel, BB23110668. Untuk pengenalan, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat mempunyai kuasa untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan melalui pilihan raya yang bebas, adil dan berkala. Dengan penekanan pada kebebasan bersuara, kedaulatan undang-undang dan kebertanggungjawaban kerajaan, pada asal-usul bahasa demokrasi ini iaitu dari bahasa Yunani purba yang bermaksud demokrasi iaitu pemerintahan oleh rakyat dan menegaskan peranan rakyat sebagai pemegang kuasa utama. Parti politik demokrasi menegakkan prinsip keadilan, sosial, ketelusan dan hak asasi manusia. Politik juga adalah proses membuat keputusan bersama yang melibatkan penggunaan kuasa untuk mengurus masyarakat ataupun komuniti setempat ataupun sesebuah negara, manakala bagi kerajaan pula adalah entiti atau organisasi yang melaksanakan undang-undang, menjaga ketenteraman dan menyediakan perkhidmatan awam. Di Malaysia, sejak kemerdekaan pada 1957, sistem demokrasi dijalankan dengan pelbagai gabungan parti yang mewakili kepelbagaian kaum dan wilayah di Malaysia seperti PHBN, merupakan wakil dari Semenanjung, GPS adalah parti dari Sarawak dan JRS adalah parti dari Sabah yang bersama-sama membentuk kerajaan yang inklusif dan stabil dengan pendekatan federalisme yang mengiktiraf keperluan setiap wilayah untuk membangun ekonomi yang seimbang dan mampan. Di Malaysia, sistem kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah monarki berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai simbolik ketua negara, manakala kuasa eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti dari Dewan Rakyat. Malaysia mengikut model sistem Westminster ini yang menekankan kepada tanggungjawab kerajaan kepada parlimen dan rakyat. Kepelbagaian etnik, wilayah dan agama di Malaysia menjadikan politik berbilang parti dan gabungan parti sebagai keperluan untuk mewakili kepentingan berbagai kumpulan yang memerlukan perundingan dan kerjasama berterusan. Sistem ini mengimbangi tradisi monarki dengan pemerintahan demokratik demi kepimpinan yang inklusif dan stabil dalam masyarakat yang berbilang kaum. Parti politik PHBN merupakan parti wakil Semenanjung yang menekankan kepada tadbir urus baik, usaha membenteras rasuah dan keterangkuman politik yang lebih meluas. PHBN juga merupakan parti yang telah menjalinkan hubungan kerjasama yang signifikan selepas PRU 15 bersama GPS dan JRS yang menunjukkan pendekatan yang positif dalam memastikan kestabilan politik di Semenanjung dan negara Malaysia. Sementara itu, parti politik dari Malaysia Timur mewakili GPS, wakil kerajaan Sarawak dan JRS, wakil kerajaan Sabah. GPS telah menerajui kerajaan Sarawak selama berdekad dan mendapat kepercayaan dari rakyat Sarawak kerana GPS komited memperjuangkan hak-hak yang termaktub dalam Perjanjian 1963 bagi kerajaan Sarawak bekerjasama dengan parti politik yang mempunyai matlamat yang sama dan adil adalah satu peluang yang sangat baik untuk mengukuhkan kerjasama membentuk kerajaan Malaysia. Kerjasama selepas PRU 15 bersama PHBN menunjukkan prestasi yang baik bagi hubungan kedua-dua wakil parti dalam membentuk kerajaan. Begitu juga dengan JRS yang menekankan autonomi politik Sabah, melindungi hak-hak penduduk asal serta mempercepatkan pembangunan di wilayah tersebut. Sebelum pilihan raya umum yang ke-15 yang diadakan pada 19 November 2022, negara Malaysia telah mengalami peristiwa parlimen tergantung selepas peletakan jawatan oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri yang ke-7, secara tiba-tiba pada 24 Februari 2020. Parlimen tergantung atau hang parlimen ini berlaku sejak 24 Februari 2020 hingga 1 Mac 2020. Kejadian ini telah menyebabkan ketidakstabilan politik dalam negara yang telah menyebabkan kerugian besar buat negara Malaysia pada ketika itu.
Sebagai tindak balas kepada situasi yang belum pernah berlaku ini, Yang di-Pertuan Agong telah menjalankan pertemuan individu bersama ahli-ahli parlimen untuk menentukan calon Perdana Menteri negara. Pada 1 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Namun, pelantikan tersebut telah mencetuskan kontroversi iaitu kerajaan pintu belakang kerana proses pelantikan tidak melalui PRU. Pembentukan kerajaan Perikatan Nasional ketika itu tidak lama dan bubar pada Ogos 2021. Kegoyahan kerajaan yang diteraju oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu akibat daripada penarikan sokongan oleh beberapa ahli Parlimen UMNO yang telah menyebabkan beliau kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Kemudiannya beliau meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021 dan telah digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Atas pelantikan yang di-Pertuan Agong, namun semasa memegang pemerintahan, Ismail Sabri telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Melalui permintaan itu, pembubaran parlimen berlaku sekali lagi yang telah menyebabkan pilihan raya umum ke-15 dijalankan. Keputusan PRU 15 ketika itu yang diadakan pada 19 November 2022 belum ada gabungan yang memperoleh majoriti mutlak yang membolehkan mana-mana parti politik untuk membentuk kerajaan. Parlimen tergantung berlaku sekali lagi selama rundingan dan kebuntuan berlaku. Yang di-Pertuan Agong telah menggesa penyelesaian berasaskan perpaduan. Pada 22 November 2022, sebuah kerajaan gabungan baharu telah dibentuk yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR dan Wakil Pakatan Harapan dan juga PHBN sebagai parti dari Semenanjung yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 atau dikenali oleh rakyat ketika itu sebagai PMX. Melalui kerjasama antara PHBN, GPS dan GRS, pembentukan kerajaan perpaduan yang bersejarah ini telah menyatukan kuasa politik dari seluruh wilayah, termasuk gabungan dari Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Ia menunjukkan kematangan politik dengan kesediaan untuk mengutamakan kestabilan negara dan pentadbiran jangka masa yang panjang, serta mengetepikan perbezaan ideologi. Penubuhan kerajaan perpaduan telah membawa implikasi yang sangat besar terhadap hala tuju politik dan pembangunan di Malaysia. Ia melambangkan satu komitmen terhadap perdamaian nasional, tadbir urus yang efektif dan keterangkuman serantau dengan melibatkan pemimpin dan wakil dari semua wilayah utama Malaysia. Kerajaan ini bertujuan untuk memastikan dasar-dasar yang dibuat mencerminkan kepentingan keseluruhan persekutuan, bukan sahaja hanya pusat politik di Kuala Lumpur atau Putrajaya, namun di Sarawak dan Sabah juga. Kerajaan telah memfokuskan bukan sahaja pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara, namun juga peningkatan kualiti hidup rakyat, termasuk akses yang lebih baik kepada penjagaan kesihatan, pendidikan, peluang pekerjaan dan kos sara hidup yang mampu milik. Tambahan pula, kerajaan berikrar untuk menegakkan Perjanjian Malaysia 1963 iaitu MA 63 dilestarikan dan memastikan Sabah dan Sarawak mendapat layanan yang adil serta pengiktirafan penuh terhadap hak-hak yang termaktub dalam persekutuan. Hello, nama saya Jospina Joseph. Nomor matriks 24110148 akan meneruskan pembentangan dalam objektif yang pertama, yaitu peranan kerajaan perpaduan, yaitu PHBN, GPS dan GRS dalam sistem demokrasi di Malaysia. Okey, pembentukan kerajaan perpaduan yang melibatkan Pakatan Harapan
Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, dan juga Gabungan Rakyat Sabah selepas pilihan raya ke-15 ataupun PRU 15 merupakan satu manifestasi yang telah mengubah ataupun satu manifestasi baru dalam landscape politik Malaysia. Gabungan ini terbentuk hasil keputusan pilihan raya yang membawa kepada parlimen tergantung ataupun boleh dikatakan hang parlimen. Oke, saya telah memilih beberapa peranan kerajaan perpaduan ataupun gabungan ini dalam sistem demokrasi Malaysia. Antaranya adalah yang pertama, menjamin kestabilan politik negara. Seperti yang kita tahu, selepas PRU ke-15, tiada satu pun parti ataupun gabungan yang berjaya memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan. Oleh itu, pembentukan kerajaan perpaduan ini membolehkan Malaysia mengelakkan ketidaktentuan politik yang boleh menjejaskan pentadbiran negara. Dengan sokongan majoriti ahli parlimen, kerajaan ini berupaya menjalankan tanggungjawab eksekutif dan legislatif dengan lebih berkesan sekaligus memulihkan keyakinan pelabur serta rakyat. Peranan yang kedua, gabungan ini turut memperlihatkan pengukuhan semangat demokrasi berunding. Dalam konteks sistem politik pelbagai ataupun berbilang kaum dan agama, budaya kompromi dan juga toleransi menjadi tunjang utama dalam memastikan kelangsungan pemerintahan yang inklusif. Seperti yang kita tahu, PHBN, GPS dan juga JRS datang daripada latar belakang ideologi dan juga kepentingan yang berbeza. Namun berjaya mencari titik persamaan demi kestabilan negara. Proses perundingan dalam membentuk dasar bersama mencerminkan amalan demokrasi matang yang menekankan rundingan dan konsensus. Peranan yang ketiga, gabungan PHBN, GPS dan JRS juga memainkan peranan penting dalam mewakili kepelbagaian rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu juga, GPS dan JRS mewakili aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak, memastikan penyertaan wilayah Borneo dan pentadbiran pusat tidak dipinggirkan. Dalam masa yang sama, PH dan BN mempunyai komponen parti yang mewakili pelbagai etnik dan budaya agama di semenanjung Malaysia. Keseimbangan ini bukan sahaja menguatkan sistem demokrasi, malah mengurangkan jurang antara pusat dan juga wilayah. Akhir sekali, gabungan ini turut meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Selepas beberapa tahun ketidakstabilan politik yang menyaksikan pertukaran kerajaan dalam tempo yang singkat, penubuhan kerajaan perpaduan ini telah memberikan harapan kepada rakyat. Melalui kestabilan yang ditawarkan, rakyat kembali yakin bahawa demokrasi boleh menghasilkan penyelesaian kepada krisis politik secara aman dan teratur. Keseluruhan, gabungan PHBN, GPS dan JRS memainkan peranan penting dalam menyokong dan memperkukuh sistem demokrasi di Malaysia. Kenapa? Kerana gabungan ini bukan sahaja menyelesaikan kebuntuan politik selepas PRU 15, malah mencerminkan kematangan politik yang mementingkan kepentingan negara mengatasi kepentingan sendiri. Dengan terus mengamalkan semangat inklusif dan berunding, gabungan ini mampu menjadi satu model pemerintahan demokrasi yang stabil dan berkesan di Malaysia. Sekian, terima kasih dari objektif yang pertama. Mari kita lihat objektif yang kedua.
Seterusnya kita akan beralih kepada objektif yang kelima, iaitu pendekatan kerajaan perpaduan dalam membina negara madani. Pertama sekali ialah dasar ekonomi madani, di mana fokusnya adalah untuk mengurangkan jurang pendapatan dan ketidaksamaan sosioekonomi. Dorongan kepada pelabur, inovasi dan teknologi demi daya saing ekonomi diberikan dan nilai kepampanan dan tanggungjawab sosial diberi penekanan. Yang kedua ialah subsidi bersesar dan bantuan tunai. Antaranya ialah subsidi petrol dan diesel disasarkan kepada golongan memerlukan dan juga program sumbangan tunai rahmah STR untuk membantu golongan B40 dan M40. Yang ketiga ialah politik moderat dan inklusif, iaitu menolak retorik perkauman dan agama dan memperkuat perpaduan antara kaum dan agama melalui prinsip wasatiyah. Yang keempat adalah pembaharuan institusi dan tadbir urus, di mana fokusnya adalah kepada ketelusan, integrasi dan kebertanggungjawaban. Penambahbaikan SPRM, pemisahan peranan peguam negara dan pendakwa raya dilakukan. Juga ditubuhkan Majlis Ekonomi dan Majlis Sara Hidup untuk membantu menangani isu rakyat. Yang kelima merupakan hubungan persekutuan, iaitu wilayah diperkukuh. Komitmen kepada MA63 demi hak Sabah dan Sarawak. Mereka juga memperkukuh kepercayaan antara wilayah dalam kerajaan perpaduan. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan belia. TVET digunakan sebagai laluan pendidikan utama dan usaha untuk menghapus hutang PTPTN secara bersyarat dilakukan serta penstrukturan IPTA. Hai, nama saya Muhammad Khalid Syamizi bin Azmi, nombor matrik BB 23110717. So, untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, selepas pilihan raya umum ke-15, tiada parti yang berjaya memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Maka, sebuah kerajaan perpaduan telah ditubuhkan yang menggabungkan beberapa gabungan utama, iaitu Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Tujuan utama penubuhan kerajaan ini adalah untuk memastikan kestabilan politik dalam negara serta untuk melaksanakan pembangunan yang menyeluruh dan saksama, terutamanya antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kedua ialah perubahan dasar awam di bawah kerajaan perpaduan. Di bawah kerajaan perpaduan, beberapa dasar awam penting telah diperkenalkan. Antaranya ialah pemerkasaan Sabah dan Sarawak melalui pelaksanaan MA63, termasuk penyerahan kuasa dalam sektor kesihatan dan pendidikan, serta peruntukan khas dalam bajet negara. Kerajaan juga memperkenalkan ekonomi madani yang menekankan keseimbangan antara kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, subsidi bersasar dilaksanakan khusus kepada golongan B40 dan M40 bagi memastikan alihan bantuan lebih adil dan mengurangkan ketirisan. Dalam bidang pendidikan, kerajaan memperkukuhkan TVET, STEM dan literasi digital sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Kesemua dasar ini mencerminkan usaha kerajaan membina dasar awam yang inklusif dan progresif. Yang terakhir ialah usaha pembangunan negara secara seimbang. Dari segi pembangunan, kerajaan perpaduan memberi tumpuan kepada pembangunan yang seimbang antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Antaranya, kerajaan mempercepatkan projek Lebuh Raya Pen Borneo yang tertangguh sekian lama bagi memperbaiki sistem perhubungan dan membuka peluang ekonomi luar bandar. Projek asas seperti bekalan air, bekalan elektrik dan jalur lebar turut dipergiat, terutamanya di kawasan pedalaman. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada pembangunan modal insan melalui pendidikan teknikal dan digital. Secara keseluruhan, kerajaan perpaduan berusaha memastikan pembangunan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi sokongan rakyat terhadap gabungan PHBN, GPS dan GRS.
Gabungan ini terbentuk hasil daripada keperluan untuk mewujudkan kestabilan politik dan pembangunan negara selepas PRU 15. Yang pertama ialah sejarah dan reputasi parti, yang mana gabungan PHBN, GPS, GRS terdiri daripada beberapa parti utama yang bergabung untuk memastikan kestabilan politik. PHBN merangkumi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, manakala GPS dan GRS mewakili kepentingan negeri Sarawak dan Sabah. Gabungan ini telah memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, menjadikan rekod pencapaian mereka sebagai faktor utama sokongan rakyat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi sokongan rakyat terhadap gabungan PHBN, GPS, dan GRS. Gabungan ini terbentuk hasil daripada keperluan untuk mewujudkan kestabilan politik dan pembangunan negara selepas PRU 15. Yang pertama ialah sejarah dan reputasi parti, yang mana gabungan PHBN, GPS, GRS terdiri daripada beberapa parti utama yang bergabung untuk memastikan kestabilan politik. PHBN merangkumi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, manakala GPS dan GRS mewakili kepentingan negeri Sarawak dan Sabah. Gabungan ini telah memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, menjadikan rekod pencapaian mereka sebagai faktor utama sokongan rakyat. Faktor yang kedua adalah dasar dan manifesto, yang mana dasar dan manifesto gabungan ini memberi impak besar kepada sokongan pengundi. Fokus utama diberi kepada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, seperti mereka berjanji untuk meningkatkan peluang pekerjaan, memperkukuhkan daya saing industri tempatan, memperbaiki sistem pendidikan, serta memperkenalkan skim bantuan kepada usahawan kecil dan sederhana. Yang ketiga adalah kepimpinan. Kepimpinan dalam gabungan ini turut memainkan peranan penting. Pemimpin yang mempunyai karisma, integriti, dan visi yang jelas lebih mudah mendapat kepercayaan rakyat. Dengan pengalaman luas dalam pentadbiran, pemimpin dalam gabungan ini menekankan kepentingan kestabilan politik serta kesejahteraan rakyat. Faktor yang keempat adalah hubungan dengan komuniti. Sokongan rakyat juga dipengaruhi oleh hubungan erat antara parti dan komuniti setempat. Gabungan ini aktif menjalankan program akar umbi seperti sesi dialog bersama rakyat, bantuan kepada golongan miskin, serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi keperluan masyarakat. Faktor yang terakhir adalah strategi komunikasi. Selain itu, strategi komunikasi juga memainkan peranan penting, yaitu gabungan ini menggunakan pelbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat. Media tradisional seperti akhbar, televisi, dan radio masih digunakan untuk mendekati golongan yang kurang akses kepada internet. Objektif yang seterusnya ialah strategi perpaduan yang dirangka oleh gabungan parti PHBN, GPS, dan GRS, serta pelan dasar perpaduan negara bagi memastikan keharmonian bangsa di Malaysia. Perpaduan sangat penting bagi negara kita yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan etnik. Oleh itu, salah satu elemen terpenting dalam perpaduan ialah dasar inklusif, di mana kerajaan memastikan semua kaum dan agama diberikan hak yang sama dalam sistem pemerintahan. Polisi yang dilaksanakan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil serta seimbang, tanpa mengabaikan mana-mana pihak. Melalui pendekatan ini, setiap rakyat Malaysia dapat menikmati hak dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan pula memainkan peranan utama dalam membentuk generasi yang memahami kepentingan perpaduan. Kurikulum sekolah, termasuk mata pelajaran sejarah dan pendidikan moral, memberi penekanan kepada integrasi nasional serta menghargai kepelbagaian budaya. Selain itu, program kesedaran juga diperkenalkan bagi menggalakkan interaksi antara kaum, sekaligus mengukuhkan hubungan antara masyarakat berbilang etnik. Selain aspek sosial, keseimbangan ekonomi juga penting dalam mengekalkan keharmonian. Jurang ekonomi antara kaum sering menjadi isu yang dibincangkan, dan untuk mengatasinya, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti peluang pekerjaan yang lebih adil serta program latihan kemahiran. Dengan dasar ekonomi inklusif, setiap individu berpeluang menikmati kemajuan ekonomi yang lebih seimbang sekaligus mengurangkan ketegangan sosial. Kebudayaan pula menjadi elemen yang menyatukan masyarakat. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian budayanya, dan kerajaan sentiasa berusaha untuk mempromosikan keunikan ini melalui festival serta program integrasi budaya. Aktiviti seperti tarian tradisional dan makanan warisan bukan sahaja menarik pelancong,
tetapi turut membantu mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia. Selain perpaduan dalam kalangan rakyat, hubungan antara negeri juga perlu diberi perhatian. GPS dan GRS memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat Sabah dan Sarawak, terutama melalui kerjasama dengan kerajaan persekutuan dalam pembangunan infrastruktur dan akses kemudahan asas. Dengan pendekatan ini, hubungan antara negeri dapat diperkukuhkan demi kemajuan bersama. Sekian dan terima kasih. Secara kesimpulannya, gabungan PHBN, GPS dan GRS menjadi bukti bahawa kerjasama politik yang harmoni mampu menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Pelaksanaan dasar inklusif seperti ekonomi madani dan pendekatan subsidi bersasar memperlihatkan komitmen terhadap pembangunan seimbang dan perpaduan nasional. Gabungan ini telah mencerminkan asas kukuh bagi Malaysia melangkah ke hadapan dengan lebih mampan.